Sakit kepala kronik dan kebas anggota badan dideриtai seorang mangsa pencemaran sisa toksik Sungai Kim Kim sejak tragedi itu berlaku. Malah lebih membimbangkan, anak yang dilahirkan selepas tragedi itu berlaku didakwa mengalami masalah tumbesaran tidak normal kerana seolah-olah terbantut dan tidak seperti adik-beradik dan sepupu yang seusianya. Dia sesak nafas, lepas tu terus muntah, pening, macam nak pitam gitu. Bau macam gas kuat sangat. Sampai dia memual. Oh, sebelum saya muntah tu memang saya tak tahu bau hidu tu kimia. Tu saya pergi muntah-muntah, mual, pening, pitam, semua ada. Sebab bau macam gas tu. Tu yang mual, sesak nafas tu. Pas kejadian tu pergi hospital baru tahu terhidu tu. Sebab terbau kimia tu lah saya muntah-muntah, pitam. Sebab tu saya pergi hospital. Malam tu kena macam sesak nafas, muntah-muntah. Besoknya minta tolong suami kerja lah. Sebab dia kerja kan, minta tolong dia hantar pergi klinik, pergi cek. Ambulans suruh hantar pergi hospital. Tengah mengandung 3 bulan gitulah. Sebab dia masukkan dalam ICU sebab dia takut ada masalah dekat kandungan kan, tu dia masukkan ICU. Sementara itu, Abang Puspasari yang tinggal di Bukit Pulai, Nur Satria Rabu, 37 tahun berkata, beliau masih ingat lagi Sungai Kim Kim tiba-tiba mengeluarkan asap tebal selepas pulang dari menjala ikan dari sungai berkenaan ketika tragedi itu berlaku. Masa itu memang agak bau tu kuat sangat lah. Sampai bila hidu tu kepala pening, macam nak pitam lah bau dia. Tapi alhamdulillah tak ada apa yang sakit kan. Banyak ikan lah, ikan aruan, ikan toman, keli mati. Sampai enjin saya rosak pun diorang tak ambil tahu. Saya nak minta ganti rugi pun tak tahu siapa yang boleh ganti rugi enjin saya. Yang saya nak turun ke laut pun dah susah, dah 5 tahun ada lah. Jadi saya nak cari pendapatan tambahan tu tak dapat. Cara orang tua. Minyak dia tu memang betul-betul hitam lah. Minyak hitam tu lagi hitam daripada minyak hitam. Dia tu dia pekat. Bukti dia pun ada kat kabus ni. Masih ada lagi saya simpan kabus ni. Mana tahu dia orang datang nak cek ke, saya tunjuk kat kabus ni. Ini kabus ni untuk masih jeti saya ni. Habis enjin saya dah rosak, saya bawa naik ke atas lah semua barang-barang. Bau dia pun macam gam danglok ada, getah pun ada. Dia bercampur. Itu memang tak tahan lah. Kalau ikan tu pun nampak ikan tu timbul ambil udara, ikan tu kena mati. Saya tolong anggota bomba tu bawa dia pergi tengok sungai tu. Masih hari pertama dia orang buang minyak tu. Sampai ke bawah sana pakai bot saya ni lah. Pakai bot saya. Dia orang nampak ikan keli ke aruan mati. Minyak tu pun ada. Lagi satu yang ada jabatan tu. Dia pun dah pitam, tak tahan. Saya pun naikkan balik dia ke atas. Pakai bot saya juga. Sampai saya sendiri pun sekarang ni pun tengah susah. Nak ke laut, cari pendapatan laut pun susah. Enjin pun dah rosak. Kalau saya nak perbaiki balik semula pun makan modal juga dalam 4,000 lebih gitulah. Kalau saya nak beli enjin baru pun tak mampu. Tak mampu. Penduduk serta mangsa terjejas tragedi sisa toksik Sungai Kim Kim perlu melakukan pemeriksaan kesihatan semula susulan kebimbangan kesan jangka panjang membabitkan penyakit kronik.
Hakikatnya, penduduk Pasir Gudang sudah lama terdedah kepada pelbagai bahan kimia sama ada secara langsung atau tidak, sekaligus meningkatkan risiko kesihatan mereka berbanding penduduk di kawasan lain. Apatah lagi beberapa penduduk dan mangsa tragedi terbabit yang mendakwa kesihatan mereka semakin terjejas dan merosot selepas 5 tahun insiden itu berlalu. Penuntut sekolah yang berhampiran dengan Sungai Kim Kim itu muntah dan terjadi pening kepala dan ada yang pingsan. Dan kita ingatkan benda tu mula-mula bila kita baca, kita ingatkan dia hanyalah peristiwa yang terjadi pada that instant saja, ataupun pada masa itu saja. Tetapi apa yang terjadi ialah maknanya kita tengok dia berlarutan. Kes itu berjangkit-jangkit, pelajar maknanya ada yang lebih ramai yang dimasukkan ke hospital, dirujuk ke hospital, ada yang masuk di ICU selama 2-3 hari, dan Dr. Syahrudin pun meminta kita berjumpa dengan pada masa itu pengarah Jabatan Alam Sekitar Johor adalah Datuk Dr. Izani. Kan? Jadi kita berjumpa dengan Dr. Izani. Jadi maknanya masa jumpa tu tak kekok sangatlah. Jadi kita kata apa yang kita boleh bantu. Jadi Dr. Izani mengatakan tak apa, kita akan bagi kelulusan kepada kumpulan daripada UTM ni untuk masuk. Jadi saya masih ingat lagi kita pertama kali kita masuk adalah kita pakai kelengkapan PPE lengkap semua. Saya dengan rakan saya Dr. Faizwan, kita pergi masuk dan kita masuk ke sungai tu. Kita fikir apa yang kita boleh buat adalah kita ambil sampel air. Sampel air. Jadi kita ambil sampel air. Saya masih ingat air sampel yang kita ambil, kita buat kajian dan kita tidak dapati ada apa-apa bahan kimia yang membahaya pada masa itu dalam Sungai Kim Kim. Ini memang dah dijangkakan sebab sungai itu mengalir. Pada saya, kes ini agak unik sebab dia adalah pencemaran air yang pergi pada pencemaran udara. Kan? Selalunya pencemaran air di situ saja. Tapi ini pencemaran air yang pergi ke udara yang melibatkan ramai orang. Dan kita boleh lihat betapa seriusnya pada masa itu. Sebab ini melibatkan satu daerah, kan? Sebab daripada sehari ke sehari ada sahaja sekolah, ada sahaja murid yang sakit. Kita tak tahu, kita tak tahu, sebab benda ni dia semacam kita mencari satu benda yang kita tak tahu apa yang ada dalam udara ini. Sebab bila cuaca panas, maknanya air sikit, air itu akan jadi panas. Jadi bila air panas, dia akan tolak bau naik ke atas. Dan kebanyakan benda-benda ni adalah dia mudah meruap. Memang akan berbau. Dari pemantauan yang kita buat, kita dapati ada 2 jenis bahan kimia pada masa itu yang mungkin kandungannya agak tinggi di dalam udara. Yang tak sepatutnya tinggi begitulah. Kalau saya kata tinggi ni maknanya tak melampau tinggi, tapi maknanya katakan dia punya parasnya sepatutnya begini, dia sikit atas daripada apa yang dibenarkan, bukannya melampau. Iaitu acrolein dengan acrylonitrile. Dua benda ni. Acrolein dengan acrylonitrile. Okey, saya sarankan sebab peristiwa ni dah berlaku. Peristiwa ni dah berlaku. Jadi sepatutnya kita kena sentiasa menjalankan pemeriksaan kesihatan. Supaya tidak timbul masalah di masa hadapan. Kalau ada masalah yang kita katakan para doktor kan nampak ada kesihatan yang tak baik, dia dah tahu apa nak buat. Tak adalah nanti bila tiba-tiba kita pergi dah serius, kita tak tahu cerita. Sepatutnya penduduk sentiasa menjalankan pemeriksaan kesihatan dari masa ke semasa. Itu penting. Perhatian. Panggilan kecemasan pencemaran bau, bantuan Balai Bomba Lakin di alamat Jalan Cemai 13, Taman Kota Masai Johor. Diharap semua anggota HESMAT siap sedia untuk ke lokasi. Seperti lokasi tapak perang biokimia,
Itulah yang bermain di fikiran petugas pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat ketika tiba di pusat rawatan sementara di Dewan Serbaguna Taman Pasir Putih pada gelombang kedua tragedi sisa toksik Sungai Kim Kim. Pakar Hazmat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM, Safil Bahari Safar berkata, beliau tergamam apabila tiba di pusat rawatan sementara itu apabila melihat ratusan pelajar sekolah termasuk prasekolah yang terbaring di lantai dengan penuh lesu. Untuk gelombang yang kedua tu agak menyentuh sedikitlah hati saya, sebab situasi tu macam seolah-olah kita dalam perang biokimia dengan keadaan mangsa kebanyakan ini adalah kanak-kanak. Kebanyakan memang kanak-kanak lah yang terlibat dalam kes ni. Saya melihat macam mana keadaan kanak-kanak tu di Dewan Serbaguna tu lah, dengan keadaan meraung, menangis, ada yang menggelitik. So saya pada masa itu saya sendiri bertekad lah, saya berbincang dengan pegawai saya pada masa itu, Tuan Loman, bos kalau boleh macam mana pun benda ni kena settle 3 hari juga, tak sanggup nak tengok kan. Pada saya khianat lah. Senang saya cakap khianat lah. Sebab dia tahu kat mana benda tu dia boleh buang, tapi kenapa dia buang kat situ? Kan? Dia tahu salah kan? Pada saya khianat lah. Mangsa yang terlibat, kalau kita ikutkan 1,000 pelajar untuk satu sekolah, untuk 111 sekolah, tak silap saya ada 100,000 orang mangsa. Pada masa hari kejadian tu, apabila saya melihat bayi berusia 6 ke 7 bulan tu, dalam masa yang sama saya sedang membayangkan keadaan isteri saya pada masa tu yang berada di HSC lah. Masa tu isteri saya mengandungkan anak saya, tak silap saya 8 bulan dan ditahan di HSC sebab dah tinggi. Dan saya membayangkan, saya duk teringatkan anak keluarga di rumah dan yang ke depan mata tak boleh menerima kejadian ini berlaku, sehingga salah budak ni, dalam hati tu salah budak ni kan, yang keadaan meraung, menggigil-gigil, tak bernafas, tak boleh. Saya nak tunjukkan pun saya keadaan dia macam mana. Tragedi sisa toksik Sungai Kim Kim adalah antara kes terbesar yang dikendalikan Hazmat setakat ini. Ia berikutan skala pencemaran yang sangat besar dan menjangkau radius kawasan pemeriksaan sehingga lebih 10 km persegi dari lokasi pencemaran. Kami decided masa tu lebih kurang sepanjang 3 ke 4 km sepanjang Sungai Kim Kim untuk kami membuat detection. Dan dia juga merangkumi 500 meter radius daripada pesisir sungai. Maknanya sepanjang 4 km tu, di pesisir sungai tu lah 500 meter tu ada saja kawasan-kawasan perumahan yang kami perlu buat detection lah. So dalam masa yang sama, saya berbincang dengan salah seorang pegawai di Jabatan Pendidikan untuk menutup sekolah pada hari Ahad. Mohon untuk tutup sekolah. Kes ni agak silent lah sebab dia 2 sekolah aja. Lepas tu cuti sekolah, jadi kes ni jadi silent dalam Sabtu tu. Ahad tu pun dia agak silent, so dia trigger balik pada 11 bulan. Dia trigger balik 11 bulan tu, merangkumi lebih kurang 12 buah sekolah face by face berdasarkan jarak serta arah angin yang terlibat. Pelajar yang menderita mayokimia akibat terhidu sisa toksik Sungai Kim Kim mahu menuntut keadilan buat semua mangsa tragedi itu yang menderita. Mengakui kecewa dengan hukuman diterima dalang bertanggungjawab Irfan Wafi Idham Wazir, 16 tahun, yang sehingga kini menderita mayokimia, berkata penderitaan mangsa terutama dirinya yang sengsara sejak 5 tahun lalu seolah-olah tidak sepadan dengan hukuman diterima mereka.
Sebelum disahkan tu ada jugalah macam biasa, saya fikir optimistik lagi, saya snuzon lagi lah macam biasa. InsyaAllah ada ubat ni. Lepas tu bila dapat sahkan main kimia, saya tak tahu maksudnya apa sebenarnya. Saya snuzon lagi, harap penyakit ni macam penyakit biasa lah, macam demam ke macam apa ke boleh ubat, ada ubat. Tak kisahlah cara apa pun, saya nak elok balik. Bila nampak kawan main-main, nampak main bola lah, nampak libatkan dalam aktiviti koko pun, nampak benda kecil pun, saya boleh terasa sikit jugalah. Nampak kenapa, saya akan tanya je, kenapa tak boleh ni, kenapa aku tak boleh. Saya cuba jugalah nak masuk, tapi akhirnya makan balik pada saya. Penderitaan yang ditanggungnya itu bukan hanya menyebabkan emosi dan fizikalnya sahaja terganggu, malah keluarganya juga turut terkesan. Dan saya berterima kasih jugalah pada ibu bapa saya. Mak saya jaga selama 10 hari dalam wad tu. Walaupun 10 hari tak bunyi lah, tak nampak macam banyak lama sangat, tapi lama bagi saya. Tidur tak nyenyak, bangun pun pukul 3 pagi, pukul berapa lah, semata-mata nak makan ubat, nak kena cek. Hari 5 hari dalam span 10 hari tu, saya harapkan nak je keluar esok, nak discharge esok, nak balik rumah balik, tak nak duduk hospital ni. Saya juga terima kasih kat ayah saya. Dalam waktu mak saya tak dapat duduk kat rumah, ayah saya jadi lead dalam kawasan perumahan, jaga adik saya. Dan saya rasa macam sebuah beban, sebabkan saya seorang je hidup rumah tangga, keluarga saya dah terbalik. Paling sakit, yang paling sakit waktu saya rasa sesak nafas lah. Saya boleh rasa macam saya tengah lemas, tapi waktu tu bukan dalam air. Setiap kali hidu macam tersekat. Sebab tu saya pun batuk lah, batuk keluar, paksa keluar angin ni. Kaki saya waktu tu lumpuh. Betul. Waktu dekat hospital tu, waktu bapa ayah saya nak bimbing, try lah berdiri kan, nampak tak rasa, nampak tak ada ni, tu tak rasa sakit lagi. Waktu tu tak rasa je, tapi sekitar esok ataupun lusa selepas hari tu dah mula sakit. Saya pun try lah jalan sendiri kan. Macam saya sendiri tak nak jalan tau, tapi sebenarnya bukan yang tu. Saya terima kasih jugalah dekat sekolah kebangsaan saya dulu, berikan saya ni kelebihan, tak payah duduk perhimpunan lah, tak perlu libatkan diri dalam aktiviti yang lasak, dan apa-apa yang berkaitan dengan saya bergerak dengan kaki ni. Saya bersyukur betul, tapi at the same time saya rasa hidup saya sebagai kanak-kanak 12 tahun tak ada, macam saya dipaksa lalui apa yang saya kena paksa lalui, benda yang saya tak patut lah. Saya tak percaya yang sekadar pembayaran saja boleh baiki apa yang saya dengan kawan saya dah terlalui. Bukan saya seorang je yang kena dengan akibat pencemaran Sungai Kim Kim ni. Ramai jujurnya. Dan bukan saja pemangsa yang hidapkan penyakit, juga ibu bapa diorang, keluarga diorang, penjaga semua kena tahu juga apa jenis hukuman yang kena kat orang ni patutnya adil dengan pemangsa. Saya rasa saya boleh katalah kepada wakili
keluarga saya, especially kedua bapa saya. Saya tak puas hati. Kami tak puas hati. And saya percaya hukuman yang lagi berat patut dikenakan. Sebab apa yang dikenakan tu tidak setimpal dengan apa yang kami lalui. Bapa kepada mangsa pencemaran sisa toksik Sungai Kim Kim mempersoalkan mengapa dalang bertanggungjawab dalam tragedi berkenaan tidak turut didakwa mengikut kesalahan di bawah Kanun Tata Cara Jenayah. Idham Wazir Wahab, 53 tahun berkata, ia berikutan kesalahan yang dilakukan pihak tidak bertanggungjawab itu bukan semata-mata kesalahan mencemar alam. Malah, katanya ia membabitkan kesalahan khianat dan kemudaratan awam kerana menyebabkan mangsa menderita akibat kesihatannya merosot dan terganggu. Maksud saya fikir juga, kenapa tak ada tindakan kepada orang-orang ni kan, kepada orang yang buang tu. Dia kata, okey, dia akan didakwa. Okey, dia akan didakwa. Tapi yang dia orang ni didakwa bukan atas jenayah kriminal. Dia orang didakwa atas akta alam sekitar. Bagi saya tu tak adil lah. Alam sekitar. Tapi sepatutnya dia orang ni didakwa criminal case. Menyebabkan cederaan, menyebabkan kecacatan kepada orang. Bila saya dengar keputusan perbicaraan tu, bagi saya memang jumlah hukuman tu, jumlah tu sedikit. Tapi saya bukan concernkan denda tu. Saya concernkan kenapa tidak didakwa sebagai criminal case di bawah akta kriminal, akta jenayah. Kenapa cuma didakwa di bawah akta alam sekitar? Sebab kalau macam ni, ada lagi kejadian macam ni, bayar je lah. Kan syarikat ada juta-juta tu, kalau setakat 300,000 tu sebelah mata dia orang bayar. Tapi kejadian ni akan berulang lagi. Negligence ni akan berulang lagi. Sebab tak ada hukuman betul-betul menghukum dia orang. Irfan boleh juga jadi macam orang lain. Dia siap cakap, Mama, potong kaki Irfan. Irfan tak nak kaki. Saya ingat lagi waktu saya kata, Irfan, tak apa, Allah akan bagi benda tu akan, InsyaAllah Irfan akan baik nak. Kata Mama risau. Anda kata Mama panjang umur, Mama boleh jaga Irfan. Mama risau kalau orang lain kecam Irfan bila Mama dah tak ada nanti. Sebab Irfan seorang lelaki, Irfan akan jaga orang. Yang keadaan Irfan, saya kata Irfan tak ada aktiviti yang boleh buat Irfan jadi orang yang lasak. Dia sama cakap macam tu sekali, Mama ambil parang potong kaki Irfan. Saya kata tak nak. Saya itu word tu saya ingat sampai sekarang. Saya kalau ingat word tu, saya masih ingat anak saya. Laila berkata, ada teman dan saudara mara turut mengatakan dia dan suaminya kejam apabila membenarkan Irfan memasuki asrama penuh di sebalik keterbatasan dirinya. Walaupun dia dan suami risau, namun mereka tidak mahu menyekat kebolehan dan potensi diri Irfan yang cemerlang dalam akademik dan bercita-cita menjadi pakar saraf. Tapi saya tahu anak saya kuat. Saya tahu anak saya boleh, saya nak macam orang lain. Apa guna dia dapat straight A kalau di sekolah tempat biasa? Saya kata, anak saya anak yang cerdik. Saya cakap satu hari dia akan jadi orang yang berguna. Saya cakap, ramai yang kecam saya dulu. Akak sanggup, akak sampai hati hantar Irfan. Saya kata, tak apa, saya tahu. Saya kata, anak saya tahu. Dia malu nak masuk sini. Dia kata, Mama, Irfan pakai tongkat. Irfan tak ada aktiviti, Ma. Koko semua Irfan tak dapat. Dia kata, cikgu kata Irfan terpulang, Irfan nak buat apa? Kalau macam riadah dekat tepi tu, dia cuma duduk kat tepi je. Sedih tak? Saya sebagai seorang ibu sebenarnya saya sedih. Saya kata, Irfan tak dapat ke Pan? Masuklah berlari Pan. Irfan buat tak tahu je. Ma, kaki Irfan sakit. Dia kata, Ma sakit Ma. Kadang-kadang malam Ma sakit Ma kaki Irfan. Kan dia menggigil kan, dia kuat menggigil.
Saya kata tak apalah, saya kata sabar, insya-Allah baik. Saya kata itu saja. Apa teruk sangat ni bang? Astagfirullahaladzim. Aduh, sakit. Sakit. Janganlah ketak kau kuat. Cover, kontrol. Dia kena kat lutut, bukan kat tangan. Ni kenapa ni? Macam mana ni? Ayo, apa? Masuk dalam air tu. Dia kena gendam, masuk dalam air tu. Lepas tu naik tangga, sebab tu pengetua kat sini bagus sangat. Dia letak dom dekat bawah, dekat dengan surau, dekat dengan dewan makan. Special ni Irfan sampai sekarang, kawan dia pun rasa bertuah dom yang sama dengan dia tu. Sebab daripada form 1 sampai sekarang form 4, dia masih still dekat dom yang bawah, dom dekat. Dia boleh tanya saya, Irfan nak jadi apa nanti Ma? Dia kata Irfan tak boleh aktif, Irfan tak boleh nak berlari, Irfan tak boleh nak apa. Saya kata Irfan jadi apa Irfan nak. Saya cakap Irfan nak apa yang jadi insya-Allah. Kalau doa mama, Irfan insya-Allah Irfan boleh jadi. Saya kata jangan jadikan yang kekurangan awak satu rasa awak tak boleh buat macam orang lain. Saya kata cuba, kita cuba hidup ni. Saya memang sedih, memang saya sedih. Bekas Pengarah Kesihatan Negeri Johor, Dr. Salahuddin Abdul Aziz mempersoalkan mengapa dalang bertanggungjawab melakukan pencemaran sisa toksik Sungai Kim Kim tidak didakwa mengikut kanun tata cara jenayah. Dr. Salahuddin yang juga antara individu utama bertanggungjawab dalam pengurusan tragedi sisa toksik Sungai Kim Kim 4 tahun lalu berkata, beliau secara peribadi berasa terkejut perikutan Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ ketika itu berjaya membuktikan hubung kait antara bahan buangan, pencemaran, mangsa terjejas dan kesannya. Tentang charges tu, masa kita tu, we were discussing about some other charges. Sama ada nak didakwa mengikut kanun jenayah, because dia didakwa di bawah Environmental Act. Sama ada apa perbuatan dia tu mencemahkan sungai dan akibatnya memberikan kecederaan kepada orang ramai dan menyebabkan berapa ribu orang terpaksa masuk ke hospital. Jadi boleh tak kita charge dia di bawah kanun jenayah yang lain? Kita memang follow up bukan saja dari segi fizikal dan juga tapi juga dari segi mental. Seperti mana yang kita sedia maklum, benda ni ialah satu trauma, satu psychological trauma. Bila kita dengan tiba-tiba mengalami gejala-gejala disebabkan oleh pencemaran udara dan kita tidak tahu sama ada pencemaran ni akan memberi kesan jangka panjang ataupun tidak. Jadi banyak uncertainties ni, yang tidak kepastian ni akan menimbulkan keliruan. Worst case scenario dengan best case scenario lah. The worst case scenario memang dia akan memberi kesan. Alright. The best case scenario mungkin kesan untuk beberapa masa saja. Immediate effect. That is apa yang kita harapkan lah. Immediate effect, then it goes off. Tapi that is the best case scenario. Tapi the worst case scenario, whatever bahan yang terlibat dalam pollutants tu yang menyebabkan pencemaran tu mungkin memberi kesan kepada pesakit. Pasal kita tak tahu, sebab itu pentingnya kita buat pemeriksaan berkala. Pada saya, efek dia tu memang tidak boleh disamakan dengan wang ringgit lah. Berapa ramai yang tak boleh balik ke rumah, berapa ramai yang terpaksa duduk di luar masa tu. The whole Pasir Gudang tu orang takut nak masuk dalam. So kalau kita nak convert that to monetary impact kan, memang banyak efek pada penduduk tempatan. The risk, you cannot always tukarkan nilai-nilai ni kepada wang ringgit lah. Monitoring yang lebih berkesan dapat dilakukan. Seperti mana yang kita sedia maklum, semasa berlaku tu kita dapati banyak isu-isu yang ada dekat kawasan perindustrian Pasir Gudang. Kilang-kilang yang a few hundred, nearly going to about 1,000 over. Jadi kita kena
kita kena ada peraturan, kita kena ada pengawasan yang lebih berkesan. Pasal apa? Kedudukan penduduk yang hampir 1.5 juta itu berdekatan sangat dengan kawasan industri ini. Kalau kita ikut betul-betul, sepatutnya 1.5 km, 1,500 meter daripada tempat industri kepada residential. Ya, dia punya jarak dia. Maksudnya there is a free zone of 1.5 km bila kita nak buat residential area. 111 sekolah yang ada dekat situ, and the industrial area is still very near. Jadi kita kena ada efforts to mitigate the risk. Macam mana kita boleh mengurangkan risiko berlakunya pencemaran. Kalau pencemaran sungai itu boleh berlaku, apakah kita telah ambil tindakan-tindakan yang sewajarnya supaya pencemaran sungai itu tidak berlaku lagi? Kita ada 3 sungai dekat situ. Sungai Kim Kim ada dekat situ, Sungai Masai ada dekat situ. Dan bagaimana keadaan pencemaran sekarang? Harapan saya supaya perkara ini tidak berlaku lagi, tapi ini akan jadi harapan kalau kita tiada tindakan. Kalau kita lihat, isu pasir gudang ni belum selesai.